Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke siri video saya yang baru. Penjelasan saya ke atas buku saya sendiri, Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Sebagaimana yang saya susun dalam buku saya, sebelum kita mempelajari tentang lafaz-lafaz zikir itu, adalah penting untuk kita mengetahui beberapa asas zikir terlebih dahulu. Okey? Dan asas-asas ini sebenarnya berpaksi pada satu ayat, iaitu ayat 103 surah An-Nisa, yang bermaksud, maka apabila kalian telah selesai melaksanakan solat, maka berzikirlah kepada Allah, baik secara berdiri, duduk atau baring. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan ayat ini ada beberapa pengajaran, ada beberapa asas tentang zikir selepas solat fardu ataupun zikir selepas solat. Cuma dalam video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin berkongsi dua asas. Pertama sekali, ayat ini menerangkan tentang betapa utamanya, betapa besarnya amalan ataupun ibadah berzikir selepas solat. Kenapa saya berkata demikian? Okey, kalau kita mengkaji ayat ini, khasnya apabila kita bermula daripada ayat sebelumnya, yang ini ayat 102, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menerangkan kepada kita umat Islam tentang tata cara solat ketika perang sedang berlaku, saat peperangan sedang berlaku. Okey? Maknanya bila peperangan sedang berlaku, kita umat Islam hendaklah juga tetap melaksanakan solat-solat fardu. Ini juga disebut sebagai solat khauf. Datang kepada ayat 103, Allah menerangkan bahawa apabila telah selesai solat ketika perang itu, maka berzikirlah kepada Allah. Menunjukkan bahawa ketika solat dalam peperangan tu pun, ketika solat saat peperangan itu sendiri, kita tetap dianjurkan untuk berzikir selepas solat. Maka apatah lagi dalam suasana tenang, dalam suasana aman, sudah tentu lebih-lebih lagi kita dianjurkan untuk berzikir selepas solat. Ini dalam kaedah usul fiqh disebut sebagai qiyas al-aula. Sebagai contoh yang lazim dikemukakan dalam kitab-kitab usul fiqh ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat nombor 23, tengah-tengah sikit tu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bermaksud, maka janganlah kamu berkata kepada mereka berdua, yang ini ibu bapa kalian, perkataan uf ataupun perkataan okey, uf. Okay. Para ulama menjelaskan, kalau nak kata ataupun itu pun telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas anak-anak daripada berkata kepada ibu bapa, ya. Bagaimana pula dengan perkataan-perkataan yang lebih dahsyat, lebih buruk, lebih kasar, ataupun ayat-ayat yang lebih buruk, lebih dahsyat lagi, sudah tentu ia juga lebih-lebih lagi dilarang. Okey, boleh faham, ya? Maknanya nak kata pun tak boleh, nak kata pun tak boleh kepada ibu bapa kita. Maka bagaimana pula dengan perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang lain yang lebih buruk, yang lebih dahsyat, yang lebih menyakitkan hati ibu bapa, sudah tentu ia juga tidak dibolehkan. Dan bukan sahaja perkataan, tetapi kita sebut berapa? Body language, riak muka, ya. Dan ini telah saya jelaskan dalam buku saya, Wahai Ibu, Wahai Ayah. Juga telah saya jelaskan dalam video saya yang menjelaskan buku Wahai Ibu, Wahai Ayah. Jadi ini satu contoh penggunaan kaedah qiyas al-aula. Maka kembali kepada ayat 103 surah An-Nisa. Okey, memandangkan ayat ini dengan lafaz umum, maka ia umum merangkumi semua solat tanpa terbatas kepada solat ketika peperangan sahaja. Ya, dan pengajarannya di sini ialah ketika solat dalam peperangan pun dianjurkan, ditekankan kita untuk berzikir. Bagaimana pula apabila dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Macam sekarang ini kan, apabila kita selesai solat, maka lebih lagi lah ditekankan, dianjurkan untuk berzikir selepas solat. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, seboleh-bolehnya sibuk macam mana pun,
cubalah jangan meninggalkan amalan zikir selepas solat. Dan sebenarnya amalan zikir selepas solat ni tak semestinya kena duduk di sejadah saat itu juga. Boleh saja dalam rangka berjalan hendak balik daripada masjid, dari surau atau apa-apa aktiviti lain, kita boleh berzikir. Sebab zikir ni tak semestinya duduk. Okey, sebab tu dalam ayat itu apa? Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau baring. Posisi badan tak penting. Yang penting hati dan lidah berzikir kepada Allah selepas solat fardu. Okey, itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, pengajaran yang kedua pula ialah ayat ini menunjukkan bahawa berzikir selepas solat adalah ibadah yang tersendiri. Adalah ibadah yang tersendiri. Kenapa saya berkata demikian? Kerana ada sebahagian orang, mereka beranggapan solat itu ialah daripada takbir sehingga salam. Betul. Jadi mereka mendakwa bila dah habis salam, bila dah beri salam, maksudnya dah habislah solat. Bila dah habis solat, suka hatilah seseorang itu nak berzikir macam mana? Tidak ya. Dan di sini saya teringat seorang ustaz yang sekarang ni masyhur dengan gelaran Ustaz Kelompok Reko. Ada orang bertanya kepada dia dalam satu video yang saya tonton, apakah hukum orang yang berzikir sambil menyapu muka sebaik sahaja memberi salam? Okey. Lalu dia jawab, nak sapu masjid ke, nak sapu kapet ke, nak sapu sampah ke, nak sapu muka ke, suka hatilah, sebab solat telah pun selesai. Nampak sangat dia tak faham bahawa ibadah zikir selepas solat adalah satu ibadah yang tersendiri. Hukum dia memang sunat, dan apabila anda buat, hendaklah anda buat sebagaimana cara dan lafaz yang ditunjuk ataupun yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika anda tak nak buat sebab hukum dia memang sunat, dan anda ada sesuatu urusan lain ke apa ke, tak payah buat. It is either you do it or you don't do it. If you do it, then you do it as how the Prophet sallallahu alaihi wasallam teach us, as how the Prophet sallallahu alaihi wasallam practice it based on authentic hadis. Okey, hukum dia memang sunat. Jadi sama ada anda nak buat ataupun tak nak buat, terpulang. Tetapi kalau anda nak buat, hendaklah anda buat ibadah zikir selepas solat ini berdasarkan tunjuk ajar serta praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ia bukan lagi menjadi satu amalan suka hati. Okey, jadi ini poin penting. Saya bagi satu contoh lain. Jika seseorang itu hendak solat sunat, katakanlah solat sunat ba'diyah. Okey, solat sunat ba'diyah selepas solat fardu. Hukum solat ni sunat. Sama ada anda nak buat atau tak nak buat, terpulang. Tetapi kalau nak buat, kenalah buat solat itu sebagaimana tertibnya, caranya dan lafaznya yang sebagaimana kita maklum. Tak bolehlah ala sunat suka hati akulah, aku nak sujud dulu kemudian baru rukuk. Aku nak baca Fatihah ke tak nak baca Fatihah, suka hatilah. Tak boleh begitu. Memang solat ba'diyah itu hukum dia sunat. It is either you do it or you don't do it. If you do it, if you choose to do it, then you have to do it as how the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us. Jadi demikianlah juga bagi ibadah zikir selepas solat fardu. Okey, jadi hukum dia memang sunat. Kalau seseorang itu ada kesibukan, ada hal lain, dibolehkan saja untuk tidak berzikir. Nanti saya akan kemukakan dalilnya. Tetapi bagi orang yang ingin melakukannya, ingin meraih pahala melakukannya, ingin mempraktikkan anjuran daripada ayat 103 surah An-Nisa yang saya bacakan tadi, maka hendaklah dia melaksanakannya sebagaimana yang diajar dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bukanlah sesuatu yang bebas untuk orang itu buat sebagaimana yang dia suka. Okey, jadi ini poin penting ya. Maka solat adalah ibadah yang tersendiri mula daripada takbir sehingga salam. Dan berzikir selepas solat itu adalah ibadah yang tersendiri juga, dan hendaklah kita melakukannya sebagaimana yang diajar dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu telah selesai berzikir selepas solat, kemudian dia nak buat apa-apa lain atau dia nak buat apa-apa zikir yang lain, dipersilakan. Itu bahagian ketiga pula. Bahagian pertama solat, bahagian kedua zikir selepas solat, dan yang ketiga zikir secara umum. Yang itu dipersilakan. Jadi ini tuan-tuan puan, dua asas yang penting. Okey, insya-Allah saya akan sambung lagi dengan beberapa asas yang lain. Cukuplah bagi video ini dua asas tersebut ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landing.